Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan untuk berpuasa hingga ke hari ini. Hari ini sudah masuk ke 25 Ramadan dan insya-Allah lagi 4 atau 5 hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan Hari Raya Aidilfitri. Hadirin sekalian, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang bermaksud dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, iaitu sebulan di bulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana kerana mendapatkan petunjuknya, dan supaya kamu lebih bersyukur. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud puasa itu adalah hari kalian berpuasa dan Aidilfitri adalah hari kalian berbuka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Berdasarkan firman dan hadis sebentar tadi, ini menunjukkan setelah tibanya 1 Syawal, kita dilarang lagi untuk berpuasa dan tuntutan Ramadan sudah pun berakhir. Hanya tinggal lagi beristiqamah dengan amalan bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran, qiyamul lail, zikir dan menjaga hawa nafsu. Para penonton yang dikasihi, perkataan Aidilfitri atau boleh disebut sebagai Aidul Fitri berasal daripada bahasa Arab, iaitu Idul dan Fitri, yang berbawa maksud kepada kembali kepada fitrah. Ain ya dal membawa maksud kembali, dan fitri fatara bermaksud fitrah. Dari segi istilah, ia membawa maksud hari kemenangan buat umat Islam yang telah berjaya menahan nafsu dari perbuatan yang merugikan diri sendiri sepanjang bulan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh itu, umat Islam dianggap kembali kepada fitrah apabila masuk ke 1 Syawal. Sebelum kedatangan ajaran Islam, masyarakat Arab Jahiliah meraihkan 2 perayaan sebagai hari kegembiraan mereka. Ia adalah dinamakan Hari Nairuz dan Hari Mihrajan. Nairuz merupakan sebutan tahun baru bagi kaum Majusi menurut kalender Masihi, iaitu penggiliran matahari. Definisi Nairuz ada dinyatakan dalam Kamus Al-Lugha Al-Arabiyyah Al-Mu'ashir, yang bermaksud Nairuz adalah hari pertama pada tahun Syamsiah menurut Parsi, iaitu bangsa Majusi waktu itu. Mihrajan pula bermaksud hari raya yang disambut 6 bulan selepas perayaan Nairuz, iaitu antara musim sejuk dan musim panas. Perayaan ini disambut dengan penuh kelalaian, dengan mempunyai unsur penyembahan berhala dan minum arak, serta banyak lagi hiburan yang diisi bagi mengisi jiwa mereka. Ia telah disebut dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang jahiliah mempunyai 2 hari pada setiap tahun yang amalannya mereka sentiasa bersenang lenang. Ketika baginda SAW tiba di kota Madinah, baginda bersabda, dahulu kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang lenang ketika itu. Sekarang Allah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari yang lebih besar dan lebih baik, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Hadis riwayat Abu Daud. Allah telah menggantikan hari raya tersebut dengan perayaan lebih baik, iaitu Hari Raya Puasa dan Hari Raya Korban. Kewajipan ini turunnya pada tahun kedua Hijrah dan pertama kali diraihkan selepas Perang Badar. Umat Islam telah meraih kemenangan dalam Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Perang ini dikatakan sungguh hebat kerana dalam sejarah Islam, mereka hanya mempunyai tentera seramai 313 orang sahaja berbanding 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Oleh itu, pada tahun itu Rasulullah SAW dan umatnya meraihkan dua kemenangan, iaitu kejayaan dalam Perang Badar dan menewaskan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan. Sekian sahaja dari Mu'alim. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk dan lemah datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.